Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita anjuran Nur Islam Academy yang kita adakan setiap hari Ahad ini, dan insya-Allah hari ini kita punya giliran kuliah ialah Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hari ini insya-Allah kita nak masuk pada bab yang baru, iaitu bab al-jam'u bainas salataini fi safar. Bab pada membicarakan berkaitan dengan menghimpunkan di antara dua salat dalam pemusafiran. Maksudnya kita nak bahas masa musafir ni boleh ke tidak untuk melakukan jamak salat. Okey. Sebelum kita nak masuk pada hadis, kita kena tahu dulu jamak di antara dua salat, sebab tajuk dia al-jam'u bainas salataini fi safar. Bab pada membicarakan berkaitan dengan menghimpunkan di antara dua salat dalam pemusafiran. Maka kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan al-jama'. Kalau kita dah faham maksud al-jama', barulah kita pergi kepada maksud as-safar. Al-jama' di sini, bila kita sebut tentang jama', jama' ni ialah ada dua kategori. Sebelum kita nak bahas panjang-panjang, kita nak kata jama' ni ada dua kategori. Kategori yang pertama, jama' dengan makna campur sekali. Campur ni maksudnya ad-dham, himpun dua-dua tu dalam satu, daripada dua jadi satu. Itu himpun juga. Satu lagi, himpun dengan kata tak bercampur, tapi letakkan dia sekali, cuma tak bercampur, sebelah menyebelah umpamanya. Itu pun himpun juga. Kan? Bila para fuqaha bahas tentang jamak, mereka ada bahas tentang dua benda ni. Yang pertama, ketika membahaskan tentang salat tahiyatul masjid, boleh tak dihimpunkan dengan salat fardu umpamanya. Satu orang digalakkan untuk salat tahiyatul masjid bila masuklah masjid. Cuma bila dia masuk masjid, dia tengok imam ratib telah pun keluar untuk melaksanakan salat fardu. Imam ratib sedang salat fardu. Maka dia tidak perlu lagi untuk salat tahiyatul masjid. Dia masuk terus bersama dengan imam untuk salat fardu, dan salat tahiyatul masjid itu terangkum di dalam salat fardu yang dia laksanakan tadi. Itu dia panggil jamak ke tu? Tapi jamak kumpul dulu jadi satu. Dua jadi satu. Kan? Okey. Kemudian yang kita selalu bahas bila masuk aja puasa 6, boleh tak nak jamakkan antara puasa 6 dan juga puasa qada? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh.
Jamak kat sini ataupun himpun kat sini bukan dengan erti kata letak sebelah menyebelah, tak. Tetapi dia bermakna satu jalan, sekali jalan buat. Satu hari punya puasa tu kita niat untuk qada dan untuk puasa 6. Boleh ke tak boleh? Para fuqaha berbeza pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kata boleh ni ulama mazhab Syafi'i. Yang kata tak boleh, yang kata tak boleh sebahagian ulama dalam mazhab Hambali. Itu di antara contohnya lah. Tapi jamak yang kita nak bahas kat sini bukan jamak yang bermakna himpun dengan erti kata campur aduk sekaligus. Tak. Bukan bermakna bila kita nak salat jamak, solat zuhur dengan salat asar tu dengan satu takbiratul ihram dan satu salam. Tak. Makna jamak kat sini, jamak dengan erti kata buat secara berturutan. Maksudnya solat zuhur dulu, lepas tu solat asar pula. Itu maksud jamak di antara dua solat kat sini. Bukan dengan erti kata satu takbiratul ihram, satu kali salam, lepas tu terasa buat dua-dua. Zuhur dan asar serentak. Itu bukan maksud dia. Bukan kita nak bahas benda, bukan benda tu yang kita nak bahas hari ini. Ha? Kemudian safar. Apa itu safar? Safar itu pemusafiran. As-safar fil lughah, dalam bahasa safar ni, dalam bahasa Arab bila disebut perkataan safar, qat'ul masafah, melakukan perjalanan ataupun merentas jarak. Itu maksud safar dari sudut bahasa. Bila kita sebut bahasa je, orang Arab bila sebut perkataan safar, dia faham merentas. Merentas jarak. Berjalan daripada satu tempat dan ke satu tempat yang mempunyai jarak, yang tu safar. Dari sudut istilah, dari sudut syarak pula, syarak dia kata safar ni apa? Mufaraqatu mahallil iqamah biniyatid darbi fil ard. Meninggalkan tempat kita menetap dengan niat untuk melakukan perjalanan di atas muka bumi. Itu safar. Sebab itu disebut kaumun safar. Kaum yang bermusafir. Kaumun musafirun. Ha, maka itulah disebabkan itulah yang menyebabkan kita ni nak bahas tentang isu hukum jamak salat ketika safar, kerana ada di dalam riwayat menyebutkan as-safar qita'atum minal azab. Pemusafiran ini satu potong daripada azab. Jadi maksudnya bila musafir ni sukar, musafir ni susah, maka syarak memberikan keringanan. Syarak memberikan rukhsah kepada orang yang bermusafir. Kita tengok insya-Allah. Hadis nombor 133. Hadis nombor 133. Siapa yang ada buku boleh tengok. Yang tak ada buku saya nak kongsikan di skrin ni supaya kita sama-sama boleh tengok. Okey. Nampak kan? Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan, An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safar baina salati adh-dhuhri wal 'ashr idza kana 'ala dhahri sayr wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isha. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq dan juga hadis riwayat Muslim dengan lafaz yang hampir sama, tapi lafaz ni kalau tuan-tuan tengok kat bawah tu, lafaz Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salah fi safrah safaraha fi ghazwati Tabuk jama'a baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghribi wal 'isha. Atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan di antara dua solat. Menghimpunkan antara solat dalam satu permusafiran yang Nabi bermusafir padanya, iaitu ketika mana dalam peperangan Tabuk. Kita semua tahu perang Tabuk ini berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berita yang orang-orang Rom telah berhimpun untuk memerangi Madinah. Jadi pada ketika itulah Nabi dan para sahabat keluar ke Tabuk. Tabuk ni jauh. Orang-orang munafik pada ketika itu tak mau keluar lah.
Sebab masa tu kemarau panjang. Masa tu juga buah-buah sedang ranum. Jadi mereka memberikan alasan yang pelbagai. Jadi Nabi SAW berikan arahan kepada orang Islam pada ketika itu untuk keluar. Kan? Untuk keluar. Keluar, perjalanannya jauh, panas. Jadi oleh kerana jauh tu diberikan keringanan. Nabi SAW menghimpunkan salat Zuhur dan Asar, Maghrib dan juga Isya. Okey. Apa maksud hadis 133 yang kita baca ni? Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas yang mana dia kata Nabi SAW menghimpunkan yajma'u fi safar, menghimpunkan dalam pemusafiran baina salati zuhri wal asr, di antara salat zuhur dan salat asar. Nabi himpunkan dua salat, zuhur dan asar. Idza kana ala dhahri sayr, ketika mana Nabi SAW dalam pemusafiran. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan Nabi SAW menghimpunkan di antara salat maghrib dan isya. Okey. Jadi hadis ni nak bagi tahu kita beberapa perkara. Yang pertama sekali, disyariatkan bagi musafir yang telah cukup jaraknya untuk menjamakkan di antara dua salat. Cuma salat yang nak dijamakkan ni, dia ada salat yang boleh, ada salat yang tak boleh. Bila disebut baina zuhri wal asar, maka salat zuhur boleh dihimpunkan dengan salat asar. Wal maghribi wal isya, salat maghrib boleh dihimpunkan dengan salat isya. Salat subuh tak boleh untuk dihimpunkan dengan salat lain. Salat subuh dia kena lakukan secara bersendirian, tak boleh jamak. Ya, tak boleh jamak salat subuh. Salat subuh mesti dilakukan secara bersendirian, tak boleh jamak. Sekejap tuan-tuan. Okey. Maksudnya solat subuh tak boleh nak dijamakkan dengan solat lain, yang boleh cuma Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Asar dengan Maghrib pun tak boleh nak dihimpunkan sekali. Walaupun Asar dengan Maghrib tu sebelah-sebelah. Kan? Jadi salat jamak ni adalah satu keringanan. Cuma jamak ni bukan khusus kepada musafir saja. Jamak boleh dilakukan apabila hujan. Jamak boleh dilakukan apabila wukuf, lepas wukuf di sebelum wukuf dan selepas wukuf di Arafah boleh. Jamak disebabkan sakit dalam mazhab Hambali boleh. Jadi jamak ni dia bukan khusus untuk musafir sahaja. Dia untuk musafir satu dan untuk yang lain-lain, dan kita akan bahas nanti bila sampai tajuk dia insya-Allah. Cuma musafir ni salah satu daripada penyebab yang membolehkan kita ni untuk jamakkan salat. Okey. Baik. Kata Ibn Abdul Bar, tengok apa kata Ibn Abdul Bar ketika menghuraikan hadis ni ya. Sekejap. Dia kata apa? Tengok. Dia kata, wa ajma'al muslimuna annahu laysa limusafirin wala marid wala fi halil matar yajma'u baina subhi wal dhuhri wala baina al-'asri wal maghribi wala baina al-'isha'i was subhi wa innama jama' baina salatay adh-dhuhri wal 'asr wa baina salatay al-maghrib wal 'isha' salatain nahar wa salatain lail lianna salatain minhuma mushtarikatan fil waqt lil musafir wa sahibil 'udhr. Yang bermaksud, Ibn Abdul Bar kata telah berlaku ijma' di kalangan umat Islam. Ni ijma' ni. Kata Ibn Abdul Bar, seorang ulama mazhab Maliki daripada Andalus, dia kata apa? Muslim, golongan Muslim telah berijma' mengatakan bahawasanya tidak boleh bagi orang yang bermusafir, tak boleh bagi orang yang sakit,
Tak boleh juga dalam keadaan hujan untuk menghimpunkan di antara solat subuh dan solat zuhur. Tak boleh jamak subuh dengan zuhur. Hari hujan. Hmm, pagi-pagi ni dah hujan ni, kita jamaklah subuh dengan zuhur. Tak boleh. Ataupun saya sakit ni, saya jamak je lah subuh dengan zuhur. Tak boleh. Tak boleh juga himpunkan ataupun jamakkan di antara asar dan maghrib. Tak boleh. Wala bainal isya'i was subuh. Tak boleh juga salat isyak digabungkan ataupun dicantumkan dengan salat subuh. Tak boleh. Yang bolehnya apa? Wa innamal jama' baina salatai dhuhri wal asr. Yang bolehnya himpun di antara salat zuhur dan salat asar. Himpun dengan erti kata buat satu-satu tapi bercantum, dipisahkan dengan salam, cuma disekalikan pada waktu. Dan boleh salat maghrib dan isyak. Jadi dua salat siang tu boleh dilakukan pada waktu yang sama, dan dua salat malam pun boleh dilakukan pada waktu yang sama, kerana dua salat ni berkongsi mustarikatan, berkongsi waktunya untuk musafir dan untuk orang-orang yang uzur. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, apa kata Imam Nawawi? Wala yajuzu jam'u subhi ila ghairiha wala al-maghribi ila al-'asr bil ijma'. Imam Nawawi kata, tidak boleh untuk himpunkan salat subuh dengan salat-salat lain dan juga salat maghrib dengan salat asar secara ijma'. Jadi kalau kita nak buat salat jamak ni, kena ikut peraturan dia. Apa peraturan dia? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Itu je yang boleh digabung. Yang lain tak boleh. Subuh tak boleh gabung dengan mana-mana. Maghrib tak boleh gabung melainkan dengan isyak. Zuhur tak boleh gabung melainkan dengan asar. Asar dengan maghrib tak boleh gabung. Zuhur dengan subuh tak boleh gabung. Isyak dengan subuh pun tak boleh gabung. Jadi kena faham yang tu. Tapi sebenarnya kebanyakan kita ni dah tahu dah. Kebanyakan kita ni dah buat dah pun. Cuma dululah kan, waktu saya mula-mula belajar balik kampung kan, bila kita belajar kat sekolah, kita mula buat salat jamak ketika musafir. Masa tu kan, ada orang yang pelik tengok kita. Ini cerita zaman 20 tahun dululah kan. Mungkin ada orang pelik tengok kita, tapi lama-lama alhamdulillah orang dah makin faham dah. Salat jamak ni dah boleh dilakukan. Bahkan banyak pun orang buat salat jamak dan qasar ketika bermusafir ni, ya. Baik. Dan salat jamak ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, boleh dilakukan secara takdim dan secara takhir bagi orang yang bermusafir. Kalau dia musafir yang cukup bilangan kilometer dia, kan, maka dia dibenarkan untuk melakukan jamak takdim dan jamak takhir. Kedua-duanya dibenarkan. Jamak takdim dengan makna himpunkan salat zuhur dan asar pada waktu zuhur, dan himpunkan salat maghrib dan isyak dilakukan pada waktu maghrib. Itu takdim. Takhir pula, salat zuhur dan asar dibuat pada waktu asar, salat maghrib dan isyak dibuat pada waktu isyak. Boleh takdim, boleh takhir. Ya? Baik. Cuma bila kita bahas tentang isu jamak ni, walaupun dalil menyebutkan boleh, tetapi tidaklah menjadi satu, orang kata apa, satu kesepakatan di kalangan para ulama Islam. Dia bukan sepakat lah. Untuk musafir ni, tadi kita bahas, salat jamak ni, kalau nak buat jamak, kalau syarak bagi jamak, boleh jamak zuhur dengan asar je. Kalau syarak bagi jamak, boleh jamak maghrib dengan isyak je. Itu sepakat. Cuma boleh tak jamak untuk musafir? Ulama berbeza pendapat. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana dalil yang datang tu boleh difahami dengan pelbagai. Maka setiap mazhab dia faham kok cara dia lah. Kan? Tetapi tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jamak sebelum ke Mina, sebelum ke Arafah. Nabi salat jamak sebelum ke Arafah. Bila Nabi salat di Masjid Namirah, Nabi jamak takdim. Barulah Nabi masuk ke Arafah untuk berwukuf. Bila Nabi keluar daripada Arafah, Nabi pergi ke Muzdalifah, Nabi jamak takhir. Yang tu sepakat ulama. Sebab tu kita kata tadi,
Zuhur boleh jamak dengan asar, maghrib boleh jamak dengan isyak. Bila? Bila Nabi berada di Arafah, Nabi buat benda tu. Maka tidak ada khilaf. Solat-solat lain tak boleh gabung, melainkan yang ni saja. Okey. Yang Nabi buat tu sepakat. Memang ada hadis Nabi buat di Arafah dan di Muzdalifah. Untuk musafir boleh ke tak boleh? Ulama berbeza pendapat. Ha. Ulama berbeza pendapat boleh ke tidak jamak takdim dan takhir ni untuk orang yang bermusafir. Pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama kata boleh untuk orang yang bermusafir menghimpunkan dua salat sama ada secara takdim ataupun secara takhir. Boleh. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Mereka menggunakan hadis yang kita baca tadi tu. Hadis Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas kata Nabi menghimpunkan di antara solat zuhur dan asar, solat maghrib dan isyak. Kan? Tak dinyatakan Nabi buat tu waktu pertama ke waktu kedua. Jadi bila mana dalil tidak merincikan, dalil tidak memperincikan, maka kita pegang yang umum lah. Peganglah mutlak tu. Nak buat waktu zuhur boleh, nak buat waktu asar boleh. Nak buat waktu maghrib boleh, nak buat waktu isyak boleh. Kerana dalil tidak memperincikan. Begitu juga di sana ada hadis lain. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang mana ada seorang sahabat bernama Abu Juhaifah. Dia kata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada kami, ya, Nabi keluar pada kami dalam keadaan waktu tengah hari rembang. Waktu tengah hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada kami. Nabi keluar waktu panas tengah hari. Sekejap. Saya bawakan hadisnya, teks hadisnya. Dalam Sahih Bukhari. Ada pula tadi ada. Ni. Sekejap ya, okey. Saya dah jumpa. Dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat daripada Abu Juhaifah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada kami waktu tengah hari rembang. Fa utiya biwudu, maka Nabi diberikan dengan bekas air. Fatawadda, Nabi pun berwudu. Fa shalla bina adh-dhuhra wal 'asr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam kepada kami zuhur dan asar. Maksud dilakukan secara jamak. Salat zuhur dulu, lepas tu salat asar. Bila ni? Waktu zuhur lah, sebab hajirah. Waktu panas rembang. Kalau waktu asar dia tak panas rembang lah. Wa baina yadayhi anazah. Dan di hadapan Nabi tu ada anazah, ada tombak. Ada sutrah lah untuk dilakukan salat sunnah. Melakukan salat secara menghadap ke arah sutrah. Ya? Baik. Jadi Nabi SAW dalam riwayat ni salat jamak. Tapi dalam riwayat yang lain, dengan lafaz yang lain disebutkan Nabi salat berapa rakaat? Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra raka'atain wal 'asra raka'atain. Nabi salat zuhur 2 rakaat, Nabi salat asar pun 2 rakaat. Maksudnya bukan hanya jamak, qasar juga ketika bermusafir. Di sana ada hadis lain dalam Sahih Muslim, hadis Jabir, yang mana dalam hadis Jabir tu, Jabir cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam salat secara jamak takdim di lembah Uranah. Di lembah Uranah. Jadi majoriti ulama kata jamak takdim boleh kerana ada dalil. Manakala jamak takhir pula, boleh ke tak boleh? Majoriti ulama kata boleh. Kerana apa? Kerana di sana ada hadis daripada Ibnu Umar. Dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza a'jalahu sayr fi safar
yuakhiru salatal maghrib hatta yajma'a bainaha wa baina salatil isya. Dalam Sahih Muslim daripada Jabir. Jabir kata, daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak bersegera bermusafir, nak laju berjalan dalam pemusafiran dia, Nabi akan melewatkan solat maghrib sehingga Nabi himpunkan solat maghrib tu dengan solat isya. Dalam hadis yang saya sebut tadi, hadis Jabir, yang mana Jabir menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak takhir di Muzdalifah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a fi Muzdalifah bainal maghribi wal isya. Lepas aja Nabi keluar daripada Arafah untuk dah selesai wukuf, masuk aja maghrib, Nabi keluar daripada Arafah, Nabi tak solat di Arafah. Nabi keluar daripada Arafah, Nabi pergi ke Muzdalifah, Nabi salat jamak takhir di sana, di antara maghrib dan isya. Hadis Jabir yang terkenal, merupakan hadis yang menceritakan tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Pandangan yang kedua, pandangan pertama tadi pandangan majoriti ulama, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir untuk musafir. Manakala pandangan yang kedua, dia kata apa? Yajuzu jam'u ta'khiri duna taqdim. Boleh jamak takhir tapi tak boleh jamak takdim. Ini pandangan yang kedua. Ada pandangan yang dinukilkan dalam mazhab Hambali dan juga dalam mazhab Maliki. Dan pandangan ini dipilih oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dia kata boleh jamak takhir je, jamak takdim tak boleh. Kenapa mereka kata gitu? Kerana di sana mereka lihat ada hadis daripada Anas, yang mana Anas kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yajma'a baina salatayn fi safar akhara adh-dhuhra ila an yadkhula awwal waqti al-'asr thumma yajma'u bainahuma. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak menghimpunkan di antara dua salat dalam musafir, akhara adh-dhuhra, Nabi akan lewatkan zuhur, ila ayyadkhula awwal waqtil asar, sehingga masuknya awal waktu asar. Thumma yajma'u bainahuma, kemudian Nabi akan himpunkan di antara kedua solat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini lafaz Muslim lah. Tapi kalau kita tengok dalam dalil yang digunakan, hadis ni tak nafikan pun adanya jamak takdim. Dia cuma kata Nabi ni kalau nak jamak antara dua salat dalam musafir, Nabi akan lewatkan zuhur sehingga salat bersama dengan asar. Nabi akan lewatkan zuhur sehingga boleh salat sekali dengan asar. Itu dalam pengetahuan Anas. Ia tidak menafikan Jabir duk cerita, Ibnu Umar duk cerita, Abu Juhaifah duk cerita. Kerana sahabat ni mereka meriwayatkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka tahu. Sekadar apa yang mereka tahu mereka sampaikan. So mungkin masa bermusafir dengan Anas, Anas nampak Nabi jamak takhir. Tapi Anas tak kata pun Nabi larang buat jamak takdim. Jadi pandangan yang kedua ni tidak begitu teliti. Saya orang marah saya pula. Tapi kita nak kata macam mana kan, bila ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dalam masalah fiqh ni, kita terpaksa buat penilaian berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Jadi kalau kita tengok pandangan majoriti ulama kuat, pandangan minoriti tu tak tepat. Tapi ada orang ni dia melompat. Kan main lagi dia kata, Rora siapa nak kata pandangan ni tak tepat, pandangan tu tak tepat. Sebenarnya lebih kurangnya kita. Mereka yang bantah saya tu pun sebenarnya dalam banyak keadaan mereka juga memilih. Bila pilih satu pandangan, tinggal pandangan yang lain yang bercanggah dengan pandangan yang kita pilih, dah tentulah kerana kita rasa pandangan yang tak kita pilih tu tak begitu tepat. Contohlah kita, orang Melayu kata saya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kenapa kamu tak ambil mazhab Maliki? Kenapa kamu tak ambil mazhab Hambali? Kenapa tak ambil mazhab Hanafi? Mestilah dia berkata, oh, penilaian saya mazhab Syafi'i itu lebih tepat. Takkan dia nak kata sebenarnya pandangan mazhab Syafi'i ni sebenarnya salah mazhab Syafi'i ni, tapi saya ikut je lah. Tak. Mesti dia akan kata mazhab Syafi'i itu tepat pada penilaian dia lah. Kan? Itu bukan bermakna menghina. Tak. Itu maksudnya kita menghormatilah bila kita kata tak tepat.
Kita tak kata batil, kita tak kata sesat, kita tak kata pandangan ni pandangan kafir, tak. Kita tak kata. Kita kata pada penilaian saya kurang tepat. Itu biasa. Okey, pandangan yang kedua ni kurang tepat. Pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga ni lagi hebat. Dia kata apa? La yajuzul jam'u mutlaqan illa bi Arafah wa Muzdalifah bisababin nusuk lil hadir wal musafir. Dia kata tak boleh langsung jamak melainkan di dua tempat je, iaitu di Arafah dan juga di Muzdalifah bagi orang yang melaksanakan haji disebabkan nusuk, iaitu disebabkan ibadat haji tu. Sama ada dia tu musafir ataupun tidak. Sama ada dia musafir ataupun tidak, dia dibenarkan untuk jamak salat. Di Arafah jamak takdim, di Muzdalifah jamak takhir. Pandangan siapa ni? Ni pandangan Al-Hasanul Basri, Ibnu Sirin, Makhul, Nakhai, Abu Hanifah. Dan boleh kata inilah pandangan mazhab Hanafi. Apa dalil yang mereka guna? Dalil yang mereka guna ialah mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, laisa fin naumi tafrit wa innama tafritu ala man lam yusalli salah hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Tidaklah pada tidur itu ada tafrit. Tidaklah pada tidur tu ada tafrit. Apa itu tafrit? Tafrit tu ialah apa? Kecuaian. Tafrid tu kecuaian. Nabi SAW kata tidak ada kecuaian dalam tidur. Tetapi yang dikatakan kecuaian itu ialah apabila orang tu dia tak salat sehingga datangnya waktu salat yang berikutnya, sengaja tinggalkan salat. Maksudnya kalau dia tertidur sehingga memang betul-betul tak sedar, dia tidur betul, tak sedar, tak berdosa lah sebab dia bukan sengaja. Tapi yang betul-betul berdosa besar ni tinggal salat ni kalau dia sengaja tinggal. Dia sedar tapi dia tinggalkan juga. Sehingga datangnya waktu solat yang berikutnya. Maksudnya daripada dalil ni mazhab Hanafi faham solat tu dia ada waktu dia. Tak boleh nak langkau. Solat ni ada waktu dia dan kita tak boleh nak langkau. Jadi kena buat ikut waktu. Maka kita pun berhaklah untuk tanya juga. Mazhab Hanafi ni kan? Mazhab Hanafi ni mereka ni tak ada ke buka kitab-kitab hadis yang begitu banyak dalil-dalil yang kita duk buka kitab-kitab kecil ni pun kita nampak dah. Nabi jamak solat. Nabi jamak solat masa dalam musafir Tabuk. Nabi jamak solat seperti mana Abu Juhaifah duk cerita, Ibnu Umar duk cerita, Jabir duk cerita. Takkan mazhab Hanafi tak tahu kot. Mazhab Hanafi tahu. Cuma mereka takwil. Kerana mereka jadikan hadis tadi tu, hadis yang kata tidur tak cuai. Yang cuai ni bagi orang yang tak salat dalam keadaan dia jaga, dia tinggal salat dengan sengaja. Maksud mereka kata ini jadi asas. Bahkan dalam Quran kata kitaban mauqutah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini kitaban mauqutah, satu ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi kena buat ikut waktu. Hadis-hadis yang nampak macam Nabi himpunkan di antara dua salat tu, mereka takwil dengan takwilan jamak suri. Apa itu jamak suri? Jamak suri ini ialah jamak pada gambaran tapi bukan pada waktu yang sebenar. Dengan erti kata gambarannya macam jamak tapi sebenarnya bukan jamak. Macam mana tu? Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur di akhir waktu, habis aja solat zuhur Nabi, azan asar, lalu Nabi solat asar pula. Itu dipanggil jamak suri. Himpun kan? Nampak macam himpun. Tapi sebenarnya satu dibuat di hujung, satu dibuat di awal. Tetapi tak begitu tepatlah pandangan ni sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak takdim. Kalau betul lah nak kata jamak tu jamak suri, jamak tu hanya melewatkan zuhur
kemudian mengawalkan asar, dah tentulah dalil-dalil yang Nabi SAW solat zuhur waktu panas rembang tu, kita terpaksa tolak. Sedangkan hadis tu hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Jadi pandangan yang tepat dalam masalah ni, wallahu alam, ialah pandangan majoriti ulama. Bagi orang musafir, dia dibenarkan untuk jamak takhir dan juga jamak takdim. Kedua-duanya boleh. Hanafi tak bagi. Sebab itu kalau kita pergi ke negara-negara yang ulama'nya bermazhab Hanafi, ataupun yang masyarakatnya bermazhab Hanafi, mereka tak jamak salat melainkan hanya di Arafah dan juga Muzdalifah sahaja. Kan dulu saya pernah cerita, seorang sahabat saya dia pergi ke Turki. Dia ni belajar Jordan, lepas tu dia pergi Turki. Dia tahulah Turki ni mazhab Hanafi, dia belajar syariah. Dia tahulah mazhab Hanafi ni punya pendirian tak ada jamak. Jadi bila dia pergi ke Turki tu bersama-sama dengan kawan-kawan dia pergi kat masjid, lepas daripada salat bersama dengan imam, mereka tambah lagi. Mereka pergi ke belakang buat sah baru, lepas tu salat satu lagi salat untuk jamak. Untuk jamak salat sebab mereka musafir kan. Jadi lepas daripada mereka solat tu ada seorang pak cik tu datang, bahasa Turki lah dia tanya. Sebab kawan saya ni boleh berbahasa Turki. Bahasa Turki dia tanya, "Kamu ni orang apa?" Jadi kawan saya ni bila dia tengok pak cik tu macam keliru, dia tahu dah Turki ni memang Hanafi. Hanafi memang memang tak ada jamak ni, mesti dia keliru sebab kami jamak kan. Dalam hati dia lah. Dia sebut kat pak cik ni, "Jangan risau pak cik, kami ni mazhab Syafi'i." Kan, kami ni mazhab Syafi'i. Jadi sebab tu kami jamak ni. Dia nak bagi isyarat, pak cik pegang mazhab Hanafi memang tak adalah jamak. Kami ni mazhab Syafi'i. Pak cik tu dalam bahasa Turki dia kata, "Oh, kamu Syafi'i oh. Oh, saya ingat kamu ni orang Islam. Nampak macam orang Islam." Oh, gitulah. Kan, pak cik yang tidak begitu menekuni mazhab-mazhab lain selain daripada Islam. Dia kadang-kadang bahaya tak kalau kita hanya tengok satu mazhab je, kita tengok orang buat mazhab lain, kita ingat terkeluar dari Islam dah. Sebab kita ingat Islam tu hanya mazhab kita je. Itu bahaya jugalah. Baik. Okey. Itu pengalaman kawan saya lah. Saya pun ada pengalaman juga. Pengalaman saya dulu adalah saya pergi ke negara Uzbekistan. Uzbekistan ni negara yang baru saja bebas daripada Soviet Union. Dan masyarakat di situ oleh kerana pengaruh kerajaan Turki Uthmaniyah sebelum daripada mereka dijajah oleh Soviet, sememangnya mazhab Hanafi. Jadi kami pergilah 2019, saya mengiringi Mufti Perlis pada ketika itu. Delegasi fatwa lah dijemput untuk pergi ke sana. Jadi bila sampai dekat masjid, tempat dia orang solat tu, ustaz tu pesan. Ustaz tu dia belajar Madinah, dia boleh, orang Uzbekistan, dia belajar di Madinah dulu, boleh berbahasa Arab dengan baik. Dia pesan pada kami, dia kata, "Kalau kamu nak salat di masjid ni tak ada masalah, tapi dia kata, ana arju minkum alla tajma'u baina salatain. La tajma'u baina dhuhri wal asr fi hadzal masjid." Dia kata, "Kalau boleh aku harap sangat kamu jangan jamak salatlah kat masjid ni. Sallu ma'ana salat adh-dhuhr, thumma sallu al-asr idza hana waqtul asr." Dia kata, "Salat zuhur dengan kami di masjid ni, lepas tu nanti bila salat asar, bila masuk waktu asar nanti kamu solat lain lah. Jangan jamak." Kami pun pelik. Dia kata kerana masyarakat di sini Hanafi. Dia kata, "Kalau kamu jamak salat, mereka akan keliru." Dia masih lagi dalam proses untuk mengajar masyarakat dia tentang khilaf-khilaf mazhab dan sebagainya. Dia tak nak masyarakat mula bantah dan sebagainya. Jadi itu pengalaman kami lah. Bila pergi ke negara-negara yang bermazhab Hanafi. Okey. Sebenarnya dalam dunia ni, pengikut mazhab yang paling ramai di sudut fiqh Hanafi ya. Cina mazhab Hanafi. Kan, Uzbekistan, negara Tantan ni kebanyakannya Hanafi. India, Pakistan Hanafi. Afghanistan pun Hanafi. Jadi Hanafi ni ramai sebenarnya. Mungkin kerana pengaruh kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey. Baik. Kita pergi kepada persoalan yang berikutnya. Kan? Bila seseorang tu dia nak jamak takdim. Dia nak jamak takdim.
Apakah syarat yang perlu dilakukan oleh dia untuk melakukan jamak takdim? Pertamanya, syarat nak melaksanakan jamak takdim bagi seorang yang bermusafir, dia mesti keluar daripada tempat dia. Ni tak samalah jamak takhir ke jamak takdim ke, dia mesti keluar daripada kampung dia dulu. Mesti keluar daripada daerah dia dulu. Mesti keluar daripada bangunan yang terakhir dalam bandar dia. Keluar dulu. Kemudian kalau dia nak buat jamak takdim, pertama syarat dia mesti dia ada niat nak melakukan jamak. Jamak takdim lah. Dia ada niat nak melakukan jamak takdim. Bila dia nak niat ni? Niat ni sama ada di permulaan salat yang pertama, di pertengahan ataupun di pertengahan salat pertama, ataupun di hujung solat pertama sebelum beri salam. Ni pandangan jumhur. Pandangan majoriti ulama, dia mesti ada niat. Niat nak jamak ni, sama ada dia niat nak jamak tu pada awal solat yang pertama, waktu dia angkat takbir, ataupun di tengah-tengah, ataupun di hujung sebelum bagi salam. Katalah, masa akhir tu baru teringat nak niat jamak. Boleh. Maka boleh untuk dia jamakkan salat, lepas tu dia boleh bangun untuk solat yang kedua pula. Ni jamak takdim punya syarat. Ya. Cuma Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berbeza pendapat sikit dengan majoriti ulama. Dia kata niat untuk jamak tu tak syarat pada solat yang pertama. Tak syarat. Kalau tak niat pun tak apa pada solat pertama, timbul je nak jamak pada solat yang kedua tu dah boleh jamak dah. Ini Ibn Taimiyah. Tapi pandangan majoriti ni lebih ahwat, lebih berhati-hatilah. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua al-muwalah. Syarat yang kedua adalah berturut-turutan. Apa maksud berturut-turutan ni? Majoriti ulama kata kena berturutan kalau jamak takdim. Kalau jamak takdim kena berturutan menurut majoriti ulama. Sebab dalilnya mereka kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat jamak melainkan berturut-turutan. Jamak takdim lah. Kalau jamak takhir tak apa. Jamak takdim mesti berturut-turutan kerana Nabi tak pernah salat jamak melainkan berturut-turutan. Tak boleh ada perceraian yang panjang di antara solat yang pertama dengan solat yang kedua. Kalau solat yang pertama kita solat dulu pada waktu zuhur, setengah jam lepas tu baru nak buat jamak takdim, tak boleh. Tak boleh. Dia mesti jangan ada ceraian yang panjang. Berapa minit? Tak disebutkan oleh para fuqaha, cuma mereka kata sekadar boleh lakukan 2 rakaat dengan mengambil wudu. Kalau ikut sebahagian fuqaha terkemudian, dia kata lebih kurang sekira-kira dalam jangan lebihlah daripada 7 minit, dia kata. Jangan lebih daripada 7 minit. Mesti dilakukan segera. Ya. Tapi Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata tak syarat, dia kata. Kalau nak jamak takdim, tak syarat. Dia kata kalau nak percerai panjang pun tak apa. Ada sela masa yang panjang pun tak apa. Kenapa? Kerana kalau kita letakkan mualah, kata Ibn Taimiyah, kan? Kalau letakkan berturut-turutan tu macam menyusahkan lagi, sedangkan jamak salat ni rukhsah. Jadi rukhsah ni boleh pakai dalam keadaan yang mudah, kata dia. Tapi Syekh bin Utsaimin, walaupun dalam isu ni dia kata nampak macam pandangan Ibn Taimiyah tu kuat, tapi dia kata ahwat, lebih berhati-hati, buat segeralah. Jangan ada perceraian yang panjang di antara keduanya. Okey. Yang ketiga syarat jamak takdim ialah musafir tu berterusan sehinggalah salat yang kedua itu dilakukan. Maksudnya waktu kita salat yang pertama tu kita musafir, angkat takbir salat yang kedua pun masih lagi musafir. Kalaulah kata kita niat jamak, salat yang pertama tu kita musafir, salat yang kedua tu dah tak musafir dah. Macam mana tu? Contohnya, kalau kita musafir naik kapal terbang. Kapal terbang kan laju. Jadi masa solat pertama tadi, solat zuhur tadi tu, kita tak masuk lagi kawasan daerah kita. Katalah satu orang ni dia memang duduk area airport. Rumah dia dekat airport.
Jadi bila masuk je kawasan dekat nak mendarat tu, masuk dah kawasan. Jadi kalau dia salat yang pertama tu dia niat jamak masa dalam keadaan dia musafir, sebelum habis salat yang kedua ataupun waktu sebelum mula salat yang kedua, sebelum habis salat yang pertama ataupun sebelum mula salat yang kedua. Saya betulkan balik ayat. Sebelum habis salat yang pertama ataupun sebelum mula salat yang kedua, dia dah tak jadi musafir dah. Kapal terbang dia dah sampai kawasan dia. Kapal laut dia dah sampai kawasan dia. Maka dalam keadaan tu, dia tidak boleh lagi untuk menjamakkan salat. Salat yang pertama tadi sah. Salat yang kedua tadi tak boleh dilaksanakan. Kerana apa? Kerana jamak tadi disebabkan musafir. Yang ni dia tak musafir dah. Maka tak boleh dia teruskan salat yang kedua tu kerana dia bukan lagi musafir. Dia bukan lagi musafir. Tapi kalaulah kata dia dah selesai dah salat yang pertama tu dalam keadaan dia musafir, kan? Kemudian dia salat pula yang kedua. Lepas dia selesai solat yang kedua, lepas dia selesai je